Jadi, tuan-tuan dan puan, bagi Tan Sri Datuk, di kesempatan ini juga saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih pada semua anggota Perkhidmatan Awam. Kita ada KPPA, ada Program Negara, ada Wakil PAT, kita ada KP SPRM, ada KSP, KSU, KP, di atas seluruh pasukan atas komitmen yang tinggi dalam usaha kita mencapai harapan ataupun ekspektasi yang kita harapkan. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam siri ucapan, dalam pertemuan dengan pejabat awam, sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat menghargai peranan dan juga menzahirkan rasa gembira dengan sumbangan yang telah diberikan oleh kita semua, terutama sekali dalam kita menyokong kerajaan dalam melaksanakan tugasan. Dan kita juga sedar dengan pelbagai cabaran yang kita tempuh dalam tempoh 4 tahun ini, yang memerlukan bukan sahaja keringat dan juga titik peluh, malahan juga proses adaptasi dan juga tindakan penuh hikmah dalam memastikan bahtera perkhidmatan awam ini kekal teguh melayari melayari ketidaktentuan dan juga ketidakpastian yang kita lalui. Hari ini kita lihat ekonomi negara berkembang di trajektori yang tepat dengan mencatatkan pertumbuhan pada kadar 3.3% pada suku ketiga tahun 2023. Ini laporan oleh KSP lah, Kementerian Kewangan, dan juga Bank Negara. Kedudukan negara dalam World Competitiveness Ranking yang dikeluarkan oleh IMD juga mencatatkan kedudukan yang ke-27 daripada kedudukan ke-32 pada tahun 2022, iaitu berlaku peningkatan dalam tempoh setahun saja. Begitu juga dengan kedudukan CPI yang mencatatkan peningkatan ke tangga yang lebih baik. Dulu 61, sekarang 57. Tan Sri KP SPRM boleh sahkan dengan pencapaian yang lebih baik. Jadi siapa sebenarnya yang menjayakan segala dasar di peringkat pelaksanaan ini? Sudah pastilah yang berada di hadapan saya, seluruh penjawat awam yang bertungkus lumus memastikan sasaran, objektif dan juga hasrat stakeholder kita realisasikan sebaiknya. Jadi kita semua penjawat awam adalah sinonim dengan kata-kata hero tidak didendang sebenarnya. Buat tidak dikenang, dan jika terkurang maka kita terus dijadikan sasaran. Tapi sebenarnya bagi Tan Sri Datuk Tuan-Tuan dan Puan, Presiden QPAC pun ada pada petang ini bersama kita. Janganlah kita lemah dan lolai dengan tanggapan sebegitu. Kerana kita tahu, kita hanya memegang amanah dan akan terus menjalankan amanah. Sorry. Tersentuh sikit. Dan terus akan menjalankan kepercayaan itu dengan sebaiknya. Jadi, dan saya juga percaya di hadapan saya ini, kita semua saya tersikit tersentuh petang ni. Minta maaf. Sebenarnya kita telah mencuba sehabis baik dan akan terus sentiasa berusaha memberikan yang terbaik demi perkhidmatan awam untuk kebaikan yang berterusan bagi rakyat dan negara yang kita cintai. Jadi terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua pejabat awam, bagi KSU, KP yang telah bersama-sama saya. Saya pun tahu kenapa saya sebab petang ni. Sepatutnya saya okey je petang ni. Mungkin saya terkejar-kejar sikit tadi. Sebelum saya datang sini, saya dipanggil oleh PM. Jadi banyak benda saya nak kena kejar semua tadi. Saya minta maaf sikit. Tapi bukan berarti saya sedih, tidak. Saya gembira dengan apa yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan. Dan saya amat terharu dengan sumbangan dan juga bakti yang telah diberikan tanpa mengira penat lelah daripada saudara dan saudara sekalian. Terima kasih. Jadi yang bahagia Tan Sri Datuk, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam ucapan ataupun amanat saya sebelum ini, saya telah memperkenalkan beberapa prinsip untuk dijadikan pegangan kepada penjawat awam dalam melunasi tanggungjawab untuk menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Yang pertamanya,
saya telah memperkenalkan ketika tahun pertama saya memegang jawatan sebagai KSN, prinsip trust to serve ataupun kepercayaan untuk berkhidmat pada tahun 2020 yang menekankan pentingnya untuk taat setia kita pejabat awam kepada kerajaan yang memerintah ataupun government of the day. Dan pada tahun kedua, saya telah memperkenalkan prinsip FASTER, iaitu dalam amanat tahun 2021 yang bertujuan untuk memastikan jentera perkhidmatan awam dapat segera membantu rakyat semasa tempoh pandemik COVID-19. Dan saya juga memperkenalkan selepas pada itu prinsip SWIFT yang diketengahkan pada tahun 2022 yang bagi memacu fasa pemulihan ekonomi negara yang menuntut anjakan tindakan serta cara kerja penjaga awam yang pantas supaya kita tidak terlewat dalam melaksanakan tugasan kita. Dan pada tahun lepas saya telah memperkenalkan prinsip The Great Civil Service sebagai etos baru perkhidmatan awam yang mendukung pembinaan negara madani. Jadi tuan-tuan dan puan, tahun ini saya tidak bercadang untuk memperkenalkan prinsip baru. Sebaliknya saya ingin menumpukan kepada pencapaian semasa kita dalam konteks sejauh mana falsafah Great ini dihayati dan memberikan impak kepada perkhidmatan awam dan juga penjawat awam serta setakat mana The Great Civil Service menyumbang kepada aspirasi Malaysia Madani. Jadi saya sendiri telah membuat sedikit kajian ringkas berkenaan dengan perkara ini dengan bertanya kepada beberapa ahli mesyuarat KSUKP, beberapa soalan yang saya kira berkait sebenarnya. Jadi daripada 39 ahli KSUKP sedia ada, seramai 31 orang telah menjawab. Terima kasih saya ucapkan. 8 lagi mungkin sedikit sibuklah. Tak menjawab. Sibuklah tu. Soalan ringkas 9 je pun tapi tak sempat nak jawab. Tapi saya ada sebenarnya nama tu nanti saya. Jadi sebenarnya berdasarkan pada kajian ringkas ini sebenarnya lebih pada 80% bersetuju bahawa kementerian atau warga kementerian mereka memahami sepenuhnya falsafah Malaysia Madani dan juga prinsip The Great ini, prinsip Great ini, sementara ada segelintir yang confused, tidak pasti, tidak faham, tak pasti warganya faham ke tidak. Ada setengah KSU tak faham, tak apa jelas lah, sebenarnya itu jawapan mereka. Dan dari segi aplikasi Malaysia Madani dan juga prinsip Great ini, nampaknya hampir semua bersetuju. Kedua-duanya perlu diaplikasikan dalam membuat perancangan dan pelaksanaan program atau projek di kementerian, di peringkat kementerian. Sementara dari segi pembudayaan prinsip Great ini, semua bersetuju bahawa prinsip ini melengkapi aspirasi Malaysia Madani. Nampaknya semua setuju saja, tidak ada yang tidak setuju. Syabas, terima kasih saya ucapkan. Ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahawa sokongan dan juga dukungan semua kepada dasar-dasar kerajaan. Terima kasih. Namun kelihatannya ia seolah sedikit canggung dengan situasi semasa yang dilaporkan dalam akhbar dan laporan-laporan audit khas, kes-kes melibatkan salah laku, integriti, pejabat awam dan masih ada lagi projek-projek lewat dan juga projek-projek sakit. Jadi saya tak berniat untuk memperincikan apa yang terpampan atau apa yang boleh kita lihat di laporan daripada media-media sosial dan juga di akhbar-akhbar mainstream ini. Namun apa yang dilaporkan di media ini sebenarnya merupakan satu cabaran yang bersama yang harus kita tangani dan juga atasi. Sebenarnya gambaran yang diberikan daripada kajian ini tidak sama dengan dapatan kajian tidak sama dengan kedudukan ataupun kedudukan semasa. Jadi saya berharap, saya minta KPPA dan JPA juga Intan untuk terus memperluaskan lagi kursus-kursus yang berkaitan dengan Malaysia Madani dan juga kursus Great ini pada semua peringkat perkhidmatan awam lah. Jadi ini tujuan sebenarnya untuk memastikan kajian yang saya buat itu selari keberkesanannya dengan kebudayaan program-program secara lebih menyeluruh bagi sektor awam.